Selamat pagi kepada semua pegawai-pegawai PANS. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi wacana ilmu kali kedua. Pada pagi ini kita cukup bertuah kerana bersama kita pada pagi ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government, Encik Azman Hisham. Beliau lebih mesra dengan panggilan Azman. Maka saya akan meneruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan panggilan Azman. Ya. Pada permulaannya, ingin kita renung sedikit bahawa tajuk kita pada pagi ini cukup mencabar. Cukup mencabar dari segi bagaimana kita dapat memanifestasikan kepimpinan kendiri. Banyak daripada kita di dalam mengejar aspirasi kita menumpu banyak perhatian kepada proses, kepada orang-orang di sekeliling kita ataupun kepada tugasan-tugasan kita. Tetapi perlu kita tanya, adakah saya membuang masa kalau saya menumpukan pembangunan diri sendiri? Dalam arti kata lain, kalau bahasa Inggerisnya, is it wrong for me at certain times to focus on myself? So the topic of self-leadership is prominent for all of us. Dari segi post-COVID, kita perlu juga mengimbas kembali cabaran-cabaran kita di dalam kita merubah norma baru, mengamalkan norma baru di dalam sudut-sudut pekerjaan kita. Maka pagi ini kita akan bercerita, dan dengan bercerita kita akan mendengar cerita dari Azman. Maka sama-samalah kita melalui cerita-cerita Azman dapat mempelajari segala yang perlu kita pelajari untuk membentuk diri kita menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif. Untuk pengetahuan Azman, pada pagi ini kita cukup berbangga. Setakat ini yang bersama kita Azman secara maya live ada 391 orang. So satu prestasi yang cukup luar biasa sejak permulaan program wacana ilmu bersama pegawai-pegawai PANS kita. Maka tanpa melengahkan lagi, kita akan mulakan dengan menjemput Azman untuk menerangkan sedikit. Saya mulakan dengan persoalan Azman, ya. Jadi penerangannya melalui satu persoalan yang saya tak dapat tunggu lagi. Saya nak tanya, apa dia manifestasi kepimpinan kendiri dan kenapa ia penting? Silakan Azman. Okey. Terima kasih Encik Ismail. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Sarawak Leadership Institute kerana menjemput saya lah. Saya ni bukannya pakar saya nak mengaku awal-awal. Tapi adalah serba sedikit pengalaman dalam kita menempuh kehidupan dan juga perjalanan kerjaya kita sehingga sekarang lah. Kadang-kadang kita tak ada, saya tak ada jawapan yang akademik lah. Sebenarnya saya akan bercerita lebih kepada berdasarkan apa yang saya rasa dari pengalaman yang telah saya lalui, ya. Saya harap okeylah kepada semua yang ada ni. Kadang-kadang berdebar juga ni, to be frank with you, I pun berdebar nak berdepan dengan dekat 400 orang ni kan. To be frank, saya kalau tengok cerita saya bermula dengan at the low level. Saya bermula dengan peringkat yang paling bawah dan telah menempuh beberapa halangan dan rintangan, dan sekarang dikatakan agak berjaya lah, sekarang telah mengetai sesebuah organisasi. Pada saya manifestasi kepimpinan kendiri, ya, kadang-kadang perkataan manifestasi itu pun susah nak dipahami kan, tetapi saya melihat dari sudut kepimpinan kendiri ini amat penting untuk kehidupan dan masa depan kita.
Saya tidak menumpukan kepada kerja saya, tapi kehidupan dan masa depan kita. Saya melihat kalau kita gagal menguasai diri kita atau memimpin diri kita, amat sukar kita nak mencapai kejayaan, dan kalau mencapai pun kita akan melalui proses yang penuh dengan stres lah. Kita semua tak suka stres kan. Ini yang saya nak ketengahkan, bahawa kalau kita boleh menguasai atau memimpin diri kita dengan baik, banyak perkara-perkara yang tidak perlu berlaku tu kita boleh hindarkan. Saya bagi contoh di sini, kalau dalam bidang pekerjaan, dalam kerja, selalunya kita lebih menumpu pada unsur-unsur luaran daripada unsur diri kita sendiri. Cuba kita tengok kalau berlaku sesuatu perkara, kebanyakanlah, bukan semua ya, kebanyakan kita sentiasa melihat siapa yang salah dalam hal ini. Lebih banyak kita melihat luaran, tapi kita tidak melihat apa yang telah berlaku, apa yang telah dilakukan dalam diri kita sendiri kan. Tumpuan lebih kepada unsur luaran daripada unsur diri sendiri. Saya melalui proses di mana sekarang saya rasa saya berada di stage yang kalau kita ikut Bloom taxonomy tu self-actualization lah. Maknanya kita dah berasa begitu selesa dengan diri kita sendiri. Kalau tengok musuh sebenar diri kita ialah, musuh sebenar kepada kita ialah diri kita. Banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita sendiri melimitkan keupayaan kita. Jadi kalau tengok kepentingan, kalau ditanya mengenai kepentingan kepimpinan kendiri ini, saya letakkan nombor 1. Lebih daripada yang lain. Sebab segala yang berlaku sebanyakkannya berpunca daripada kita. Contoh kita kata kalau dalam melaksanakan kerja, kita selalunya komplain kadang-kadang bos kita, kalau bos kita, terutama bos kita lah, banyak dia memperbaiki atau banyak dia menegur. Kita rasa macam bos kita ni kadang-kadang macam kepoh ke ataupun macam menyusahkan, things like that. Tetapi kalau kita boleh menguasai diri kita, sebenarnya apa yang berlaku di sekitar tu kita boleh menambah kekuatan kita. Dan akhirnya kita akan muncul sebagai seorang yang resilient ataupun yang kuat untuk menempuh cubaan. Saya nak katakan di sini perjalanan saya dalam kerja is not by choice, it's always by chance. Sebenarnya kita kadang-kadang kita buat kerja bukan atas kesukaan kita, tetapi atas keperluan kita melaksanakan kerja tersebut. Jadi bila atas keperluan tu, hati kita kurang berada di situ. Jadi saya belajar macam mana kita mengubah persepsi, mengubah pendirian kita, memimpin diri kita supaya menyukai kerja kita dan seterusnya kita berjaya dalam bidang yang kita ceburi. Walaupun dia bukanlah satu bidang yang kita betul-betul ikut kehendak hati kita. Tetapi secara dari segi perjalanan tersebut, saya memimpin diri saya, pertama berjaya dalam peringkat melaksanakan kerja-kerja walaupun bukan pada kehendak saya, tetapi keduanya saya akan membawa diri saya kepada melakukan sesuatu by choice. Kita ingin satu tahap akhirnya kita boleh memilih apa yang kita hendak. Jadi kepimpinan diri ini, kepimpinan kendiri ini atau dirilah, saya sangat self leadership very important untuk menentukan masa depan, menentukan kehidupan kita. Saya kata kehidupan kita kerana rasa sedihnya kita, rasa frustnya kita selalunya berpunca daripada diri kita sendiri. Tetapi kita banyak melihat kesedihan itu apabila, contohlah saya nak bagi sini. Kalau kita sedih, selalunya kerana orang lain. Mungkin kerana orang marah kita, mungkin kerana kita tidak suka sesuatu. Kalau kita gembira, mungkin kerana orang lain juga. Selalunya kita kata, bila kena puji, kita suka. Kebanyakan apa yang kita buat tu, kita mementingkan unsur luaran daripada unsur diri sendiri. Tetapi saya rasa apabila kita telah pada meningkat umur dan berada pada tahap ini, kita hanya boleh berikan yang terbaik yang kita boleh berikan. Akhirnya keputusan sama ada disukai atau tidak disukai itu, kita kena terima dengan hati terbuka. Sebab kita bekerja bersama-sama dengan persekitaran kita yang mungkin berbeza dari pendapat kita.
Tetapi sebelum kita dia kata apa, memuaskan orang lain, kita perlu memuaskan diri kita. Contoh kerja, kalau kita hantar dekat bos kita, kita perlu buat terbaik pada diri kita dulu. Barulah kita hantar dekat dia. Kalau kita buat yang terbaik, insya-Allah orang yang memeriksa kerja kita itu boleh merasai usaha yang telah kita letakkan dalam pekerjaan tersebut. Tetapi kalau kita mengambil jalan mudah, bos ada, bos boleh cek, dan kita akan mengalami masalah kerana dia boleh lihat juga bahawa kita cuma buat sahaja. Jadi itulah saya katakan di sini kepentingannya kita memimpin diri kita supaya memberikan yang terbaik pada setiap masa. Mungkin tu panjang juga saya hujah tu. Terima kasih Azman. Di dalam pembukaan tadi Azman ada menekankan bahawasanya kepimpinan kendiri berasaskan daya kita memimpin diri sendiri, our ability to manage ourselves. Saya teringat cerita orang-orang tua Azman gunakan contoh kerja, how you submit your pieces of work to your supervisor. Contoh saya teringat kata-kata orang tua, kalau kita ingin tahu sama ada sambal belacan yang kita makan di kedai itu berunsurkan perasaan marah atau tidak, rasalah kalau belacan tu terlalu pedas, ya tukang buat tu memang marah. I think sama Azman dari segi kita melaksanakan tugas-tugas kita. Tetapi soalan saya Azman yang agak berkaitan dengan kepimpinan diri, how do you realize bagaimana kita boleh mengetahui ciri-ciri diri yang perlu kita tambah baik? What is it? Is it self-control, kawalan diri sendiri, ataupun apa dia yang perlu kita lonjakkan, perlu kita tekankan di dalam semua ini? How do you realize and how do you build this into something better? Thank you for the question. In fact, I think good question that I can remember back semasa saya mula bekerja dahulu. Saya telah melalui fasa-fasa pekerjaan lah. I think everybody will face the same thing. Pertamanya bila kita mula bekerja, hari pertama kita dapat surat mendapat jawatan, semangat kita memang menggunung lah dikatakan. Kita motivasi diri kita memang tinggi. Datang bekerja, cuba untuk berubah, kita kata kita nak buat yang terbaik kan. Kita masuk bidang apa. Saya memang mengalami masa tersebut. Tetapi apabila saya bekerja, saya mula merasai macam kerja saya ni apa yang dipanggil, kita ada frustration, kita rasa kita tak dapat apa yang kita nak, kita start to associate dengan ada negativity yang mempengaruhi kita bekerja. Jadi mula-mula datang dengan motivasi yang tinggi, selepas beberapa lama kita terasa kemudian motivasi itu semakin menurun dan kita start mula merasa tidak keselesaan. Tapi kita nak maju dalam pekerjaan kita. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, kita kena realize diri kita, kelemahan kita, dan kita jangan tutup. Ini saya dulu masa saya mula-mula bekerja, kelemahan saya yang paling utama ialah bahasa Inggeris. Saya memang tak pandai berbahasa Inggeris. Saya daripada kecil sekolah di kampung. SPM pun hampir grade 3. Kalau orang yang dulu tahu grade 3 tu berapalah dia punya dia panggil mata dia. Memang dekat grade 3. Bahasa Inggeris saya teruk. Saya malu nak cakap di sini. Tapi kadang-kadang kalau nak tahu dia memang dipanggil lulus sahaja. Bukannya kepujian atau apa-apa, lulus saja. Saya fail subjek saya geografi, saya fail sastra, saya ambil sastra. Memang keputusan saya sebagai orang kampung tu, tapi bagi orang kampung okey lah, mana orang terima lah, walaupun sebenarnya tidak layak untuk banyak perkara. Tapi alhamdulillah saya boleh meneruskan pengajian saya di UiTM. Di situ saya belajar bahasa Inggeris, saya belajar 14 jam di situ. Saya tahu kelemahan saya, tapi masa saya belajar, saya pun tak begitu menumpukan lah. Saya seterusnya ringkaskan cerita,
saya berusaha untuk belajar bahasa Inggeris sebab masa tu exam semua dalam bahasa Inggeris, dan saya telah mampu, masa tu saya dapat special student. To be frank with you, saya pun tak sangka diri saya boleh dapat special student dan dapat best student untuk kursus saya lah pada tahun 1988. Daripada seorang yang tidak boleh belajar, tidak boleh berbahasa Inggeris, saya berusaha untuk mendapat kejayaan. Sebenarnya saya rasa apa yang perubahan berlaku ialah saya mengenali kelemahan saya. Kelemahan saya ialah bahasa Inggeris, saya tahu. Dari segi pemikiran saya boleh berfikir, dari segi belajar saya boleh belajar, tapi satu kelemahan saya ialah bahasa Inggeris. Keduanya, saya mengakui saya malas belajar masa saya di college, banyak nak main. Bila saya sedar kelemahan tersebut, saya cuma betulkan kelemahan yang dua itu, seterusnya saya mampu untuk mendapat keputusan yang agak baik lah pada ketika itu. Itu masa saya belajar. Masa saya bekerja, saya ingat lagi mula-mula saya bekerja di Suruhanjaya Security, satu institusi saya pun tak sangka saya boleh masuk. Bila saya bekerja itu, 2 tahun yang pertama saya sengsara. Saya kerana bahasa Inggeris sebenarnya. Saya tidak cakap lagi bahasa Inggeris. Tetapi di SC ramai orang itu Englishnya bagus-bagus belaka. Masuk meeting saya senyap. Keluar meeting saya bercakap. Itu dengan kawan-kawan, bukan main pandai lagi kita bercerita, kita tahu itu, kita tahu ini, tapi dalam meeting mulut tutup, tidak bercakap. Perasaan masa tu cukuplah apa yang ada, bolehlah, tidak ada rasa untuk berubah. Tetapi dan saya merasa stres dalam diri saya sampai kata saya nak berhenti kerja. 2 tahun saya nak berhenti kerja. Dan kes saya tu sampai saya tahap yang ekstrim di mana saya kalau tak diberi berhenti kerja pun saya nak berhenti juga. Sampai tahap tersebut. Tapi ada halangan untuk saya berhenti, keperluan hidup kita, banyak benda lah yang kita kena fikirkan, jadi saya terpaksa menanggung sengsara katakan. Tetapi selepas saya menyedari keadaan tersebut, saya kata kenapa saya tidak memperbaiki area yang saya lemah. Jadi dari situ saya mula mengubah pandangan kita. Bila kita berada di situasi kesusahan, frustration, tidak mahu bekerja, kita lebih negatif dan cuba untuk mencari kawan-kawan yang bersealiran dia punya pemikiran dia, dan dia menambah keyakinan kita kena berhenti. Tetapi Alhamdulillah selepas saya mengalami situasi krisis tersebut, saya telah berjaya keluar daripada situasi tersebut di mana saya mengubah pandangan saya. Daripada negatif, saya menjadi seorang yang positif. Saya ceritakan di sini betapa indahnya dunia apabila kita melihat dari sudut pandangan yang berbeza. Kalau dulu saya lihat dunia terlalu sempit, penuh dengan stres, penuh dengan orang yang ingin menjatuhkan saya, penuh dengan kesusahan. Tapi apabila saya ubah pandangan saya, dunia dia menjadi semakin luas, peluang semakin banyak, dan apa yang saya perlu buat ialah saya buat yang terbaik. Itu sahaja yang saya. Dan saya belajar. Bahasa Inggeris saya pernah belajar dalam kereta. Sebab saya malu nak bercakap dengan orang di luar, saya bercakap seorang-seorang dalam kereta. Dengar Radio 4, masa tu bahasa Inggeris, terus sambil tu bercakap. Tapi bila kita seorang-seorang, kita ikut kita lah. Kita bercakap nak tiru seorang Mat Saleh ke apa ke, kita punya seorang diri kan, tak ada seorang yang tengok. Jadi saya belajar sampai saya bermimpi bahasa Inggeris. To be frank with you, anak saya tegur saya. Bah, dia kata, abang mimpi dalam bahasa Inggeris lah. Saya pun terkejut. You know, the seriousness that I put my effort untuk belajar. Selepas kita mengubah kita punya perspektif, saya lihat perjalanan dalam kerjaya saya begitu lancar. Satu lagi, kehidupan saya begitu settle. Tidak ada lagi rasa tak puas hati, tak diberi benda ni, tak diberi benda ni, hak saya tidak dapat, you know. Tidak ada lagi. Saya cuma move on saja. In fact, sebelum saya jadi CEO, saya telah diberi tugas CEO sebelum saya jadi CEO. Saya terima. Setiap tugasan yang diberi saya terima sebab nilai positif saya ialah saya nak memajukan diri. Saya tak fikir pun nak dapatkan reward. Saya kata diri saya mesti maju. Mesti setiap tahun saya mesti meningkat. Grow. We must grow every year. Jadi saya terima pekerjaan yang diberi. Saya tak kira. Walaupun gaji allowance ke tidak dibayar, selagi diberi pekerjaan, saya ambil.
dan saya buat yang terbaik. Jadi risikonya kurang sebenarnya. Saya dah fikir, kalau saya bukan CEO kan, diberi tugas CEO, apa risiko saya? Saya buat kalau tak betul, kalau tak sebagus yang dipikirkan, memang dia tahu saya bukan CEO. Tetapi saya buat yang terbaik dan tiba-tiba dan rezeki kita apabila kita memberi yang terbaik, kita telah diberi jawatan tersebut dan telah di-backdated-kan. Itu yang kita kata dunia kita kalau buat kebaikan balas dengan kebaikan. Saya nak katakan di sini kita perlu mengubah pandangan kita dan perlu mengubah usaha kita untuk menguasai diri kita. Itulah saya rasa penguasaan diri ini mungkin susah. Setengah orang dia kalah dengan diri sendiri. Kalau tengok dalam minda kita ada dua suara. Satu suara akan mengajak ke arah kebaikan, satu suara akan memberhentikan kita atau men-slow downkan kita, kata boleh ke kau buat ni? Kita kata boleh, dia kata boleh ke kau buat ni? Jadi kalau kita kalah kepada suara yang baik itu, maka kita akan ke belakang. Jadi itulah saya rasa pentingnya kita mengenali kelemahan kita dan memperbaiki dan mempunyai mengubah persepsi negatif kita kepada persepsi yang lebih positif. Saya bagi satu contoh saja soalannya. Kalau orang bagi kerja kat kita, kalau kita tanya soalannya, kenapa aku? Itu satu soalan. Ataupun boleh kenapa nak buat benda ni? Dia jadi sempit pemikiran kita, jadi ke belakang. Tetapi kalau kita kata dia bagi kerja kat kita, bagaimana kita nak buat ni? Nampak? You tanya soalan dalam minda, dia nampak ke hadapan. Jadi kita perlu berpandangan ke hadapan. Kita perlu membawa minda kita itu supaya positif. Dan sentiasa enjoy dengan cabaran yang datang. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita berikan yang terbaik yang kita boleh bagi. Setakat itu saja. I mean, the most that we can do is the best that we can do. Itulah yang kita. Jadi kita rasa perlu ada perubahan. Saya katakan di sini ialah kerana apabila saya merubah persepsi dan pandangan saya, sekarang saya hidup dalam keadaan yang begitu selesa. Stres pun tak ada, walaupun board saya report kepada KSN, report kepada top board, saya tidak ada rasa takut, rasa tertekan atau apa-apa yang agak negatif kepada kita lah. Itu saya nak cerita. Okey. Yang tadi latar belakang yang cukup menarik, Azman, dari UiTM ke Securities Commission Malaysia dan sebagai CEO Razak School of Government. Ada 3 perkara, Azman, yang perlu saya imbas kembali bersama rakan-rakan kita pada pagi ini. Yang pertama, menerima keadaan kita ataupun self-actualization. Bukanlah satu pandangan mencerminkan kelemahan, tetapi mencerminkan peluang dari segi di mana kita boleh meningkatkan tahap kemantapan diri. So I think that's a very nice word. Self-actualization adalah satu peluang untuk memantapkan diri self leadership kita. Tapi ada 2 perkara yang perlu saya tanya. Yang pertama, Azman, orang selalu mengatakan memang benar kita perlu mendengar suara yang lebih positif di dalam kepala kita daripada yang negatif. Tetapi amalan, apakah amalan supaya kita tidak memanifestasikan perkara yang tidak seperti yang kita fikir, yang kita lakukan? Contohnya, kebanyakan manusia ni mengeluh. Dia suka mengeluh. Dia bangun pagi kata, Allah kerja lagi, Allah cari makan, Allah nak bayar ni, Allah nak presentation. Kita selalu mengeluh. Orang Negeri Sembilan kata kalau mengeluh 40 kali jadi doa. Kita mendoakan yang memburukkan diri sendiri. Jadi pada pandangan Azman, apakah amalan yang perlu kita lakukan? Amalan yang simple, kita bangun pagi, yang pertama ini kita buat. Yang kedua, Azman, yang perlu saya tanya adalah cerita Azman cukup menarik. Cara Azman, kalau bahasa Inggerisnya bounce back, bounce back dari krisis-krisis cukup menarik. Jadi yang dapat saya ambil, peluang kita untuk kembali semula setelah melalui satu krisis cukup penting. So 2 soalannya. Yang pertama, apakah amalan kita? Yang kedua, bagaimana kita bounce back
daripada satu krisis supaya kita dapat memanfaatkan. Azman ada menggunakan tukar pandangan kita. Boleh terangkan sikit lagi? So, dua soalan ya. Okay. Terima kasih. I think it's a difficult question. Saya cuba menjawab. Sebenarnya saya tidak ada spesifik amalan, to be frank with you. Tetapi saya mengamalkan ialah pengawalan diri. Saya sentiasa memenangkan positivity. Contoh macam ni ya. Kalau saya dalam keadaan marah, kadang-kadang kita marah, tetapi saya sentiasa berfikir kalau kita ada masa untuk bertenang, kemarahan itu akan hilang. Saya bagi contoh kita di jalan raya, kalau kita memandu, suddenly ada orang yang memotong kita, apa perasaan kita? Kita mesti ada perasaan marah, bukan? Kita rasa tak puas hati, kadang-kadang nak potong balik, kadang-kadang nak horn dia kan. Tetapi cuba kita bayangkan, tiba-tiba kita tengok yang depan kita tu kawan rapat kita. Dia tunjuk muka. Daripada kita nak tunjuk penumbuk dekat dia, tiba-tiba kita mengangkat tangan. Okey, jalan. See how we can control diri kita daripada asal marah terus kepada okey, tidak ada masalah. Masuk saja kan. Kerana apa? Kerana semuanya berada di minda kita, berada di dalam diri kita. It's our choice to choose which one. Sebab dalam keadaan tersebut, saya katakan tadi, apabila kita melihat kawan kita, kita bertoleransi. Kita kata okey. Tetapi kalau kita lihat orang lain, kita tidak mau bertoleransi. Kita tetap menggunakan ego kita itu untuk menjustifikasikan apa yang kita buat. Maksudnya di sini ialah the learning is that sebenarnya kita boleh mengawal diri kita. Setiap orang boleh mengawal diri dia. Cuma dia perlu menggunakan teknik-teknik tertentu lah. Macam saya kata tadi, kalau kita nak marah, saya selalunya sentiasa berfikir begitu. Kita boleh, satu ialah kita leave the place, kita jangan respond. Kalau kita respond ialah kita reaction, kita buat reaction ialah kedua-dua marah. Jadi dia akan lebih besar. Sebenarnya benda tu kecil je. Tapi bila kita balik, kita tengok benda tu very small. Besoknya dia akan hilang. Sebab kita menggunakan pengawalan diri. Dalam minda kita ni, kita ada, dia panggil ada satu gap. Kalau kita boleh menguasai gap tersebut lah, dia panggil gratification gap kalau saya tak silap nama dia. Bila kita berlaku satu perkara, kalau kita boleh meluaskan that gap, kita akan lebih tenang menghadapi keadaan tersebut dan seterusnya membuat keputusan yang lebih rasional, yang lebih baik daripada kita respons reaction tadi. Itu yang saya nak katakan di sini. Saya memang setiap keadaan ada perasaan marah. Setiap kali kita memang ada perasaan marah. Manusia memang tak ada tak ada yang lepas daripada itu. Tapi macam mana you kawal most important. You tengok diri kita sendiri. Macam mana kita nak mengawal? Tak ada orang lain yang boleh menolong kita. Kita saja yang boleh menolong diri kita. Sebab tu saya, dalam amalan saya, kalau saya marah misalnya, saya sentiasa beranggapan, bayangkan kalau dia tu saudara kita, anak kita, yang kita nak, yang boleh menurunkan suhu, kita katakan, ego kita tersebut. Ada juga teknik-teknik lain, kalau kita contohnya apabila pandangan berbeza. Kita lihat pandangan berbeza. Saya macam ni. Dulu saya memang ada sikit kepala kita ni yang merasakan kita tu semua betul. Tetapi as we grow, saya melihat begini. Saya suka game permainan bola sepak. Tapi saya tak suka game golf. To be frank with you, I main golf dulu tapi saya tak suka game golf. Pandangan saya ialah kenapa? Macam orang yang tak berapa betul. Pukul, pergi kutip. Pukul, pergi kutip. Pandangan saya. Tetapi bila kita lihat, ramai yang bermain benda tu. Kan? Mesti ada betul dia. Kenapa kita yang menjudgekan permainan tersebut sedangkan disebabkan ketidaksukaan kita? Jadi, bila kita melihat perkara begitu, maksudnya apabila berlaku pandangan yang berbeza, kita perlu memikirkan dari sudut lain. Mungkin ada betulnya apa yang dia cakap. Jadi kita cuba berdiskus dan mencapai yang lebih baik. Saya tengok banyak, dia ada contoh lain ialah apabila orang menjual barangan.
kita tak suka sesuatu barangan dengan harga yang tinggi. Contoh lukisan, kalau kita tak tahu menghargai, kita tak akan bayar harga yang dibayar oleh pencinta lukisan. Pada kita, kenapa lah? Tak betul lah orang ni pergi beli harga macam tu, sedangkan kanvas dia berapa sangat kosnya kan. Tetapi pada dia, lukisan tersebut bernilai lebih ratusan ribu, puluhan ribu ataupun jutaan kerana ada nilai dia. Jadi bila kita lihat dari sudut tersebut, kita akan lebih terbuka dan lebih dipanggil apa, lebih calm dalam menerima pandangan yang berbeza. Jadi saya dapat selalunya teknik saya ialah kita cuba mereflektkan, kita reflect balik apa yang diri kita, kelemahan kita, dan kemudian kita gunakan dia untuk mengawal diri kita. Soalan yang kedua tadi saya tak ingat dah. Soalan kedua tadi berkenaan dengan yang kedua tadi berkenaan dengan bounce back, Man. Okey. Bounce back. Saya nak kata kita kena menghargai kehidupan kita lebih dari segalanya. Selalunya orang lupa bahawa diri kita ni lebih penting dari benda lain. Sebab nyawa kita, hidup kita sekali saja. Kalau tak ada hidup kita, apa pun kita tak boleh buat. Maksudnya di sini setengah orang apabila berlaku kegagalan, dia menghukum diri dia bahawa dia tak boleh buat apa-apa, dia perlu jadi macam ni lah, ataupun dia akan terus jatuh dan dia akan terus tak boleh bangun semula sebab dia menghukum diri dia. Sebenarnya kita kena menghargai kehidupan kita. Apa anugerah Tuhan kepada kita ialah nyawa kita, kehidupan kita. Kita mesti menghargai. Jadi walaupun kita gagal di sini, kita kalau ada kehidupan, kalau ada kekuatan, kita masih boleh berjaya di tempat yang lain. Sebenarnya kalau kita, contoh kita pergi sinilah, kalau kita sakit kerana perkara tersebut boleh menyebabkan kita sakit, things like that, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita selalunya menghukum diri kita dengan, saya katakan sini agak kejam, sebab tu ada setengah orang dia bunuh diri kerana masalah yang dunia yang kecil, dia buang benda yang paling berharga pada diri dia. Jadi kalau kita tahu menghargai kehidupan kita, kita akan bounce back. Sebab apa? Fokus kita ialah kepada diri kita. Kita selagi kita ada, kita masih berpeluang. Kalau kita dah hukum diri kita tak boleh buat apa-apa, maka kehidupan kita ke depan begitu mungkin akan agak sukar lah. Itu yang saya nak katakan. To bounce back, you must value your life. You must value yourself. Menghargai diri. Kita jarang menghargai diri kan. Kita selalunya, tu saya kata tadi, gembira pun kerana orang lain, susah hati pun kerana orang lain, marah pun kerana orang lain. Everything is about other. But we never thought about actually kita yang perlu menghargai diri kita sendiri. I rasa gitulah. To bounce back, value your life, value your kehidupan. Nilai, beri penghargaan dan penilaian kepada diri kita. Jangan lupa yang tu. Maybe that's my view. Menarik penjelasan Azman, yang kalau kita berbalik kepada soalan pertama tadi tentang amalan. Saya teringat beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan kepada staff-staff di Leadership Institute, adalah penting bagi kita mengamalkan perkara yang positif. Be careful with what you practice. Adalah satu yang pernah saya baca, yang pernah saya terima dari mentor saya. Sebab kalau kita praktikkan perkara yang negatif, contohnya dalam bahasa Sarawaknya, saya guna bahasa Sarawak ya Azman. Maknanya kalau kita selalu meroyan, kita Sarawak kata ngerepak. Kalau kita selalu ngerepak ataupun meroyan, kalau tak ada benda yang perlu kita royan pun kita meroyan. Kalau dalam bahasa Sarawaknya, kalau tak ada benda yang perlu kita ngerepak, ada aja barang dicari boleh ngerepak. Maknanya kalau kita amalkan benda yang negatif, kalau keadaan positif pun kita akan cari sesuatu yang negatif supaya kita dapat menegatifkan, kalau ada perkataan begitu, menegatifkan keadaan itu. So nanti dari segi penjelasan Azman cukup jelas bahawasanya amalan kita itu berlandaskan satu pemikiran, pandangan yang sentiasa optimistik, dengan
selagi kita ada hidup, selagi itu kita boleh berubah, selagi itu kita ada peluang. Dari segi bounce back, penjelasan Azman cukup ketara jelas. Saya teringat Azman, ramai-ramai di antara kita mungkin bukan peminat tinju. Kita sokan tinju dah lama dah luntur orang kata. Sekarang orang tak berapa minat sokan tinju. Tapi ramai di antara kita masih ingat peninju Muhammad Ali. Beliau telah menunjukkan satu ciri manifestasi kepimpinan Kendiri yang cukup mantap. Dari beliau dipenjarakan kerana tidak ingin berjuang bersama tentera Amerika ke Vietnam. Dari sejarah beliau, di mana beliau kehilangan basikal, dibawa seorang teman untuk berjumpa dengan seorang coach di boxing gym, sehingga beliau menjadi seorang boxer. Tetapi sejarah beliau menunjukkan bounce back itu perlu. Tetapi di sini saya ingin bertanya, Azman, di dalam kita bounce back, adakah tingkah laku kita itu perlu berasaskan satu matlamat, satu pencapaian matlamat? Adakah itu perlu ataupun kita bounce back begitu saja tanpa tujuan? Kalau ada, apakah dia yang Azman amalkan di dalam bounce back Azman untuk mencapai matlamat seterusnya? Terima kasih. I think reflect back apa yang terjadi kepada saya lah. Saya tidak mempunyai pandangan yang begitu jauh lah masa saya bounce back tu. Saya lebih menumpukan kepada kekuatan diri saya. Saya tak jarang mengharapkan sesuatu yang jauh daripada orang lain. Saya cuma mengharapkan bila saya bounce back itu kekuatan saya semakin kuat, saya makin boleh menguasai diri saya boleh semakin boleh melaksanakan perkara yang saya rasa saya nak. Lebih kepada diri saya. Saya sebenarnya sebab saya tidak boleh kontrol benda-benda yang di luar. Saya tahu. Jadi saya boleh kontrol diri saya sahaja. Bila kita bounce back, makna kata kalau kita compare dengan kita dahulu dan sekarang, kita mesti berbeza. Dari segi kebolehan kita, dari segi tingkah laku kita, dari segi adab kita kena semakin baik. Itu saya punya aim hanyalah nak menjadikan diri kita semakin baik ataupun yang terbaik. Itu saja. Saya tak pernah ada aim yang nak menjadi CEO atau nak jadi apa, saya tak pernah ada yang benar tu. Tetapi apabila saya nak katakan di sini, bila kita meningkatkan diri kita to the best that we can, you will see that people will see you. You know, kadang-kadang banyak saya sebenarnya tidak berapa bersetuju dengan kita menggunakan hubungan ataupun menggunakan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada orang lain. Saya lebih bergantung kepada diri sendiri. Kalau saya tidak dapat, saya tidak apa. Kalau dapat, itu adalah usaha saya. Saya berpuas hati dengan diri saya sendiri. Saya bagi contoh di sini, apabila kita nak bounce back, kita lebih, saya kata sini, menumpukan kepada bounce back diri kita daripada kita mengharapkan sesuatu. Kalau tidak, kita akan ada frustration. Sebab benda tu di luar kawalan kita. Saya bounce back, saya ingat kalau setiap tahun saya bagus, saya kata setiap tahun saya meningkatkan pengetahuan saya, at the end of the day, I can be independent. Saya boleh menjadi seorang yang independent dan mungkin skill saya ini, saya boleh jual di mana-mana tempat sahaja. Tak semestinya di tempat saya bekerja. Sebab tu saya tidak berkira dalam saya bekerja. Saya nak ceritakan apabila saya tidak berkira, saya buat yang terbaik walaupun saya diberi tugas tanpa reward. Tapi reward tu datang juga akhirnya. Dan kita dapat, macam kata kenaikkan pangkat, kita dapat dengan cepat selepas tu. Saya telah lambat. Di SC saya mungkin dalam 5 tahun saya tidak bergerak. Tapi selepas tu bergerak dengan cepat. Apabila kita menjadikan diri kita lebih positif, lebih open dan lebih berjaya lah. Itulah saya nak bercakap sini adalah untuk bounce back kita tak perlu mengharapkan apa-apa, tapi saya rasa kita harapkan perubahan diri kita itu semakin berjaya. Bila kita bekerja, saya kira begini, saya akan berikan yang terbaik. Macam mana nak berikan yang terbaik? Persoalan dia kan. It always, bila kita lihat orang yang baik itu, dia ada value creation dia panggil.
kita mencipta nilai. Kalau dalam pekerjaan kita atau di rumah kita atau di mana-mana saja kita perlu ada konsep mencipta nilai. Satu ialah kita sentiasa membawa nilai yang baru. Yang keduanya ialah kita ada, dia panggil growth mindset. Pernah dengar perkataan growth mindset? Pemikiran sentiasa untuk berkembang ke hadapan. Positif. Walaupun ada cabaran, kita akan hadapi, kita hadapi dengan tenang. Sebab tu kata kawalan diri penting. Hadapi cabaran tersebut dan seterusnya kita akan berjaya untuk kalaupun kita tidak dapat apa yang kita nak, tapi at least dalam diri kita telah mempunyai pengalaman yang kita boleh gunakan pada masa depan. Sebab tu saya tidak begitu mengharapkan balasan daripada orang lain, tapi mengharapkan saya boleh menambah nilai diri saya. Jadi saya buat terbaik setiap masa mengikut apa yang diperlukan, tapi apa yang saya kata, saya bagi semua, tak ada simpan-simpan. Jadi bila kita share semua. Bila kita melakukan kerja, kita bagi 100%. Bagi jiwa kita kepada kerja tersebut. Walaupun bukanlah itu benda yang kita nak, tapi bila kita bertanggungjawab, kita ada accountability, kita akan melakukannya. Okey, ada dua perkara sini saya nak katakan yang guide hidup kita. Yang pertamanya, kita kena ada nilai-nilai murni. Saya nak katakan di sini ialah apabila kita ada nilai murni, mana kata kita berintegriti, kita sincere, kita jujur, kita amanah, dan kita tidak ada niat sebaliknya kepada orang lain. Saya ingat mudah untuk kita berurusan dengan sesiapa sahaja, dan mudah untuk kita mengatakan ketidaksetujuan kita, ataupun kadang-kadang susah orang nak kata tidak bersetuju kan. Dengan bos contohnya kan. Kita tahu bos tu sebenarnya tak boleh buat, tapi nak cakap tidak boleh, kita tak boleh kan. Tetapi kalau kita datang dengan sincerity, dengan peradaban kita, cara kita bercakap semuanya, sebenarnya kita boleh sampaikan secara yang tidak ofensif. Saya memang menyampaikan apa yang saya bukan saja di peringkat bawahan, tapi juga di peringkat atasan sehingga ke board. Kita boleh menyatakan, tetapi kita mengekalkan adab dan nilai kita. Bukannya maksudnya bila mengekalkan adab dan nilai itu kita tidak mengatakan benda yang tidak betul. Kita mesti mengatakan, tapi dalam bentuk yang lebih boleh diterima dan dilihat sebagai satu sumbangan kita kepada perbincangan tersebut. Itulah kadang-kadang ada teknik-teknik dia lah yang kita boleh gunakan. Ini kita boleh belajar sebenarnya. Terima kasih Azman. Cukup mencabar dari segi kita menilai kembali amalan tindakan kita. Dan yang penting saya rasa dari segi amalan kita, kalau kita kontekskan ke dalam kerja, nawaitu kita perlu. Niat kita dalam melaksanakan sesuatu harus sesuatu yang bahasa Inggerisnya do good. Irrespective of what others do to you, continue to do good. Maknanya kita sentiasa dibimbing oleh nilai-nilai murni untuk menyampaikan sesuatu secara yang terbaik. Yeah. I think dari segi rumusannya. Tetapi ada satu perkara yang kebanyakan rakan-rakan kita saya rasa perlu tahu. Kadang-kadang bertanya. Mungkin belum ada soalan lagi. Kalau ada soalan, saya jemput juga di antara peserta-peserta kita yang sekarang sudah mencecah 500 orang, tak silap saya, 507 orang. Cukup meriah pagi ini. Kalau ada soalan sila kemukakan. Tapi saya berbalik pada soalan yang saya ingin tanya tadi, Azman. Semua ni betul, semua ni sedap didengar. Semua ni betul, semua sedap didengar. Cerita pun cukup memberansangkan. Tetapi di dalam masyarakat kita, sama ada masyarakat tempat kita kerja atau masyarakat tempat kita tinggal, persaingan tu memang ada. Bagaimana kita menalangi persaingan ini? Saya dah cuba, tapi kalau nak bersaing tu tak boleh lah. Adakah saya terima ataupun ada cara lain yang perlu saya buat untuk bersaing, untuk kuatkan daya saing saya? Put it this way. Kita selalu cuba daripada penerangan tadi, kalau kita tengok persaingan, kita selalu menumpukan kepada orang luar. Kita sebenarnya kalau kita bersaing dengan orang luar, dia ada menang, ada kalah. Dan dia ada stres, ada
perasaan yang tidak puas hati. Saya tidak pernah bersaing dengan orang luar. To be frank with you, I tidak bersaing dengan orang luar. Saya create saya punya own niche ataupun kekuatan saya sendiri. Kenapa saya kata begitu? Sebab tu saya kata tadi semuanya ditentukan oleh orang luar. Kalau Cik Ismail ingat, saya kata tadi kehidupan kita banyak ditentukan oleh orang luar. Sekarang saya menyarankan mesti ditentukan oleh kita. Apa yang kita nak dan kita terima. Kalau kita ada kelemahan, kita perbaiki, dan kalau kita kalah ataupun kalau dilihat sebagai istilah kalah lah. Saya tak pernah menggunakan istilah kalah sebenarnya. Sebab saya tidak bersaing dengan orang lain. Saya cuma bersaing dengan diri sendiri saja. Bersaing maksudnya di sini kita membuat yang terbaik. Kalau saya masih tidak pernah puas dengan apa yang kita boleh, sebab kita nak explore sejauh mana kita boleh pergi. Saya dalam bisnes begitu juga. Kalau kita cuba bersaing, sebenarnya kita cuba kita jadikan dia sebagai satu benchmark kita, sebagai satu tahap yang kita nak capai. Tapi apabila kita capai tahap dia dah lari ke tahap lain. Kita jatuh nombor 2, nombor 3, nombor 4. Saya selalunya lebih kepada kendiri, pengurusan kendiri kan. Kita perlu mencipta kita punya kekuatan sendiri, kita punya produk sendiri, kita punya kelebihan sendiri kita kena cipta. Jadi kita tidak bersaing sebab kita adalah unik dalam diri kita sendiri. Sebab tu saya katakan bila kita bekerja, kita rasa boring kerana kerja men-shapekan kita. Kerja itu orang kata apa? Shaping us to do the way that they want. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh shape the kerja, walaupun kita diberi tanggungjawab kan, kita ada creativity, innovation untuk shape cara kita bekerja supaya dia lebih efektif, kita merasai, kita letak soul kita dalam tu, dia akan jadi lain. Rasa kita lain dengan kerja kita. Selalunya kita sebab kita buat kerja yang orang lain dah setkan. Sepatutnya kita bila kita diberi tugas, diberi tanggungjawab atas benda, kita boleh shapekan kerja tersebut asalkan dia kita berdasarkan nilai-nilai murni, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar polisi, things like that, tapi kita boleh cipta yang lebih baik daripada yang berlaku sebelum. Selalunya orang don't touch it, it's never broken kan, something like that. Dululah bahasanya. Tapi sekarang saya ingat dunia sekarang you must question the status quo. Mana kata mungkin you boleh buat lebih baik lagi daripada apa yang berlaku sebelum ni. Jadi saya katakan persaingan pada saya, you should bersaing dengan diri sendiri. Then your frustration is about you, it's not about others. Bila kita bersaing dengan orang lain, kita rasa itulah datangnya iri lah, datangnya tak puas hati, datangnya kata dia dapat kerana tu. Don't worry about that. Kita pun percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada yang menciptakan kita, dan kadar ada ada yang kata karma, everything is there. Tetapi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi stresnya ialah untuk meningkatkan kita kepada tahap yang paling tinggi yang kita boleh capai. Dan kita terima kalau kita tidak boleh mencapai seperti mana. Kalau kita tak boleh jadi Bill Gates kan. Bunyi Bill Gates bilion-bilion. Kalau kita nak dia jadi persaingan kita, memang kita tak boleh bersaing. Jadi yang penting ialah persaingan dalam diri ke arah yang progresif, yang kita akan mencapai tahap tertinggi yang kita boleh. Pada saya tahap tertinggi ialah apabila kita boleh mengawal diri kita dan kita menentukan kehidupan kita lebih dipanggil lebih settle, tidak dipengaruhi oleh benda-benda luaran. Kita boleh melihatnya dengan dan membuat keputusan yang dipanggil sesuai, bagi menjamin kita punya kehidupan lah. Saya lebih kepada itulah. Mana kata saya tidak melihat persaingan itu sebagai satu benda, persaingan dengan luar, bukanlah satu tumpuan, tapi tumpuan kepada persaingan diri. Sebab tu kepimpinan diri ini amat penting. Sebab apa? Dia menentukan kehidupan kita, saya kata tadi, life kita, perasaan kita, menentukan kita punya kejayaan kita. Okay. Tapi ingin kita terokai persoalan ni, Azman, lebih mendalam sikit. Dalam konteks public sector, konteks public sector, kita tahu struktur organisasi selalu mengutamakan SKT. Setiap performance kita ada SKT-nya.
salah satu cara SKT adalah untuk menentukan siapa yang lebih hebat, 95% ke 90%. Kita di dalam konteks yang memang diwujudkan untuk bersaing. Betul. Adakah di sini saya ingin menimbulkan satu perkara yang berkait dengan kita perlu menentukan haluan kita. We have to be true to ourselves. Tetapi perkara tersebut mungkin membawa risiko. Dari pengalaman Azman, ada cerita-cerita tak di mana Azman mengamalkan, this is what I'm going to do, ini cara saya, this is what I'm good at, I'll take the risk. Ada cerita-cerita begitu tak Azman? Okey. Pertamanya, kalau kita nak melihat perkara ni, saya sebenarnya clear mengenai direction of the organisation yang saya nak buat. Saya clear mengenai tanggungjawab saya, tetapi saya memang ada melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh pada masa tersebutlah. Contoh, saya pernah mewujudkan satu sistem peperiksaan untuk capital market di masa saya di SC. Apa yang saya katakan di sini ialah sebab tu saya kadang-kadang jarang melihat ni sebagai satu persaingan. SKT kan tadi kan disebut SKT kan, menilai prestasi kita. Kerana bila saya fikirkan yang akan penentunya ialah kita. Adakah kita telah memberi yang terbaik? Result apabila dikata kita tidak perform seperti A atau B, hanyalah outcome kepada apa yang kita lakukan. Tetapi selalunya apabila kita memberikan yang terbaik, result itu dengan sendirinya menunjukkan cemerlang ataupun berada di atas. Saya nak kata sebab tu, kalau kita apabila kita melihat orang lain dapat, kita tidak dapat, nanti kita akan menggunakan strategi yang mungkin tidak begitu baik kadang-kadang, ataupun dipanggil negative side of it. Tetapi kalau kita menumpukan kepada kekuatan kita, memberikan yang terbaik, saya kata tadi, kalau dari segi cara kita, tetapi perlu ingat ada nilai murni. Saya katakan self governance tu kena ada dengan nilai murni, dan juga kita mengetahui, berpengetahuan. Maksud saya, kita mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi bukannya kita envy apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain, dan kita mengetahui apa yang dikenaki. Jadi daripada pengetahuan tersebut, kita berusaha terbaik sebagai diri kita untuk memberikan output yang boleh memberi value ataupun nilai kepada organisasi. Saya ingat itu yang terbaik. Sebab apa? Kalau kita nak jadi orang lain, memangnya susah. Kita kena jadi diri kita, tetapi kita kena tahu mengawal diri. There is a self control. Kepimpinan kendiri ini kena ada mengawal, dan kita tahu yang mana baik, yang mana buruk. Kita kena membawa kepada kebaikan. Kena ingat yang tu. Sentiasa berada di situasi di mana kita boleh berdiri tegak. Kalau orang kata kita, orang nak menuduh kita bukan-bukan, kita boleh dengan jelas menjelaskannya. Makna kata perjalanan kita itu very authentic. Kita jadi diri kita, tapi dengan nilai-nilai murni, dan kita adalah pencipta nilai kepada sesuatu organisasi yang kita bekerja. Saya ingat itu sudah cukup untuk memberi kepuasan. Sebab tu bila recognition daripada SAT atau apa-apa, itu adalah result kepada yang beyond our control. Kadang-kadang dia menjadi satu keputusan, kadang-kadang kita buat baik pun tak jadi juga. Jadi bila kita kata biarlah kita berpuas hati dengan diri kita yang terbaik, kemudian apabila dilihat result, selalunya memang baik. Tapi kalaulah jadinya tidak baik, kita tidak ada rasa terkilan ataupun rasa macam kita dah tahu kita bagi yang terbaik, mungkin dia lebih baik. Dari segitulah saya lebih menumpukan kepada perkara tersebut, sebab kerana pertamanya saya rasa konsep kita dalam menjayakan diri sendiri ni kan, kita kena explore diri kita sejauh mana kita boleh pergi. Dari segi, kalau tadi ditanya sama ada saya pernah melakukan sesuatu yang tidak dipersetujui atau apa-apa, saya sebenarnya sebab saya tak pernah mengalami keadaan itu.
apa yang saya alami sentiasa apabila kita align dengan hala tuju syarikat, kita membawa value kepada syarikat, jarang kita. Okey, mungkin saya boleh cerita satu keadaan di mana saya ingin membelanjakan sebanyak 2 juta ringgit. Saya ada, ini kes yang betul, kita ada buat program tahun 2017. Kita ingin membelanjakan lebih kurang 2 juta ringgit. Saya membina program tersebut secara sendiri. Kemudian saya di dalam board tu, board saya mungkin tuan-tuan kenal, ditanya, who do you benchmark with? Soalan yang ditanya ialah kepada siapa you dipanggil buat aras, tanda aras lah. Tanda aras. Tidak ada. Saya kata tidak ada. Semua terkejut. Semua, why no benchmark, what are you doing? You know, persoalannya apa yang kita cuba lakukan? Saya kata apabila saya membangunkan program ini tanpa benchmark, tetapi saya mengetahui apa yang dilakukan oleh benchmark tersebut. Saya cuma mengambil nilai-nilai yang paling baik dalam benchmark tersebut dan saya mencipta supaya sesuai untuk konteks kita di dalam negara kita. Saya katakan bahawa benchmark adalah satu perkara yang meletakkan kita di bawah orang lain. Kita perlu mencipta benchmark tersebut. Saya punya argument, kita kena mencipta daripada kita mengikut. Jadi itulah yang saya, risikonya ada, tetapi kalau kita ada keyakinan, ada pengetahuan dan kita boleh tackle isu-isu yang akan dibangkitkan, selepas itu sampai sekarang tidak ada lagi. Dan sampai sekarang kita enjoy doing what we thought unique to our organisation dan untuk memenuhi kehendak pelanggan kita. Jadi that's what we are doing now. Saya nak katakan kita berani kerana benar. Sebab tu kita kata bila kita buat sesuatu yang benar, yang bernilai, kita tidak perlu takut. Dia akan, at the end of the day, people will see it. Orang akan melihatnya. Walaupun mula-mula mereka ada hesitant lah nak menerimanya. So jarang saya mengalami perkara-perkara yang sukarlah, sebab selalunya kita buat tu memang kita serious about it dan kita letak jiwa kita dalam program, apa-apa yang kita lakukan. Yeah. Beautiful. Satu pandangan yang cantik, Azman. Memang antara perkara yang perlu kita lihat memang cukup jelas seperti yang dinyatakan oleh Azman. Asasnya memang nilai-nilai murni. Terciptalah, kalau kita berlandaskan nilai-nilai murni, terciptalah satu nilai diri yang perlu kita amalkan di dalam setiap perbuatan kita, di setiap every pieces of work that we do. Kita perlu ada landasan. Kalau di konteks Sarawak Civil Service, kita ada perkara seperti 6 common shared values yang kita amalkan untuk menerapkan lagi professionalism di dalam segala perbuatan kita. Dan juga perlu, saya rasa perlu kita ambil risiko. Memang ada risiko di dalam kita berdiri tegak menentukan nilai kita, memang ada risiko. Tetapi risiko kita, kalau kita memang ikhlas, memang dapat diterima ramai. Tapi kadang-kadang kalau risiko kita membawakan satu perubahan, kita tidak perlu negatif, kerana mungkin satu peluang di mana kita boleh membuat satu anjakan baru dengan peluang yang tersebut. Jadi cukup mendalam. Satu perkara, Azman, sebelum saya bukakan talian kita kepada soalan-soalan kalau ada, saya telah diperbetulkan buat masa sekarang kita ada 750 orang bersama kita. Cukup meriah seperti yang saya katakan tadi. Berbalik kepada soalan saya, Azman, kita banyak memperkatakan tentang kepimpinan Kendiri. Tapi salah satu tonggak kepimpinan Kendiri yang perlu kita utarakan pada pendapat saya ialah serve growth. Serve growth. Nah, kalau tadi Azman ada menceritakan tentang bahasa Inggeris. Azman sekarang sebagai seorang ketua eksekutif, adakah Azman masih mengamalkan serve growth? Kalau ada, boleh ceritakan sikit apa yang Azman sentiasa ingin pelajari. Kalau kita kata dalam konteks SES, continuous learning.
Kita sentiasa perlu belajar. Boleh ceritakan sikit Azman, pengalaman Azman? Mungkin saya terlupa. Pembelajaran mesti berterusan. Saya setiap hari saya belajar, setiap masa saya belajar. Saya nak katakan di sini, walaupun kita menonton TV, kita belajar. Saya suka tengok gambar bersiri, cerita bersiri ni cerita betul. Saya suka tengok cerita bersiri, especially Chinese movie, Korean movie. Tapi saya tengok yang old version, yang zaman-zaman emperor dan things like that. Tetapi apa yang saya belajar di situ adalah filosofi dalam pengurusan diri. Banyak filosofi dikeluarkan dalam cerita-cerita lama begini. Contohnya kita kata, saya belajar begini. Dia kata, kenapa bersedih apabila orang meninggal? Yang hidup tetap akan mati. So you don't have to worry. I have to go. I will go. You will go. Everybody will go. Dia kata. Kenapa kita sampai tidak boleh duduk, things like that. There's a lot of learning that actually yang kita boleh belajar. Saya pun belajar dari segi pemerhatian, observation. Macam saya kata tadi, bila kita tengok orang main golf, kita tak suka. Tapi bila kita main bola, kita suka. Orang lain pula tak suka. Dari situ kita boleh melihat bahawa tak semestinya apa yang kita buat itu, apa yang kita rasa itu betul. Kita perlu mendengar itu. Dia panggil learning agility. Kalau kita kata dalam bahasa orang putihnya, learning agility. Kebolehan kita belajar dan terusnya aplikasi kepada keadaan kita sendiri. In fact, bila kita buat program macam dengan training ataupun apa-apa, saya sebenarnya banyak belajar daripada beberapa tempat dan kemudian kita combinekan pembelajaran tersebut dan mencipta satu benda yang baru. Jadi life getting more interesting. Kerja kita tu kita lebih seronok lah caranya. Pembelajaran mesti berterusan. Kalau satu hari kita belajar satu perkara, bayangkan 360 hari berapa banyak kita belajar. Dan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, dia berlaku di observation. Sebab tu kalau kita melihat satu benda, kita belajar. Saya pernah menyaksikan satu proses engagement. Masa tu orang nak roboh rumah. Saya pergi tengok. Dan daripada proses engagement yang saya tengok antara rakyat dengan yang nak robohkan rumah tersebut, kita boleh lihat bagaimana pentingnya kita mengurus, kita engage dengan orang dengan cara yang lebih harmoni. Pentingnya kita kena ada strategi dalam engagement kita, bukan hanya sekadar datang untuk menyampaikan. Sebab apa? Orang yang kita hadapi ialah masyarakat yang mempunyai kepentingan dan juga mereka adalah golongan yang susah. Jadi saya dari situ, saya masa observation tu saya ingat mungkin kita boleh belajar, apa yang kita boleh belajar ialah kita kena ada strategi dalam kita nak melaksanakan tugasan kita. Cuma mungkin hari tu saya tengok pada penilaian saya tidak begitu tepatlah cara kita nak menguruskan. Maksud saya di sini ialah pembelajaran boleh apabila kita menonton wayang pun kita boleh belajar. Apabila kita melihat rakan-rakan kita pun kita boleh belajar. Sebab tu saya katakan tadi, bila kita masuk dalam meeting, selalunya kita senyap. Tidak bercakap kebanyakannya lah. Kerana saya pun tak tahu kenapa. Mungkin kerana kita rasa takut untuk cakap, kita rasa kita tak cukup benda nak bercakap kan. Tetapi apabila kita berbual dengan rakan-rakan kita boleh berbual panjang daripada pukul berapa sampai pagi pun tak habis-habis kan. Saya mengambil contoh di situ kerana apa? Pembelajaran yang kita boleh hadapi, yang kita boleh ambil ialah kerana kita free, pertamanya free daripada fear, tidak ada takut. Kita rasa orang tu sama. Kita rasa kesalahan tu tak apa. Kita adalah dalam keadaan yang selesa untuk bercakap. Kenapa apabila masuk dalam meeting kita melimitkan diri kita? Kita tak boleh buat kesalahan, tak boleh cakap silap. Kita macam tak tahu. Kita melimitkan diri kita, menyebabkan kita pun okeylah kita senyap. Cuba kita bayangkan apabila kita masuk dalam meeting, kita rasa diri kita adalah manusia, sama manusia. Kita berbincang, kita boleh buat silap. Selagi kita mengamalkan nilai-nilai murni, kita boleh mengutarakan pendapat kita seperti mana kita dengan kawan-kawan kita. Itu yang kita pun belajar dari segi pembelajaran perlu berlaku bukan hanya melihat sahaja, tapi kita apa yang penting, apa yang kita info, apa yang kita dapat daripada situasi tersebut dan kita aplikasikannya. Sebab tu saya kata
penting belajar. Saya pun continue to belajar. Sekarang saya moving towards dipanggil apa? Sekarang ni kita masih by chance, bekerja by chance kan. I'm moving towards my choice. Apa yang saya nak. Jadi saya belajar untuk ke sana, macam mana saya nak menuju ke sana. Setiap hari apa yang berlaku sentiasa reflect dan kemudian kita menjadikan satu benda yang berguna lah kepada kehidupan kita. Nanti macam itulah keadaannya. Terima kasih Azman. Kalau kita lihat konteks warga PANS, warga SES kita pada pagi ini, memang dari sudut state telah mengamalkan continuous learning sejak beberapa tahun yang lalu. Kita menggunakan landasan learning management system. Sarawak Civil Service memang dapat memanfaatkan learning management system kita sebab landasan kita yang diselenggarakan oleh Leadership Institute dan State Human Resource Unit SHRU berlandaskan kita boleh belajar di mana saja, bila-bila, dengan apa cara pun, dengan laptop ke, dengan handphone. Jadi peluang tu memang ada. So self growth memang kritikal. Kita perlu membangun diri sendiri untuk memantapkan lagi kepimpinan kendiri. Ada soalan, Man, ada satu soalan yang telah disampaikan kepada saya. Soalannya berbunyi begini. Ini menarik soalan ni. Okey. Bagaimanakah ataupun adakah kita harus cepat berpuas hati dengan sesuatu tugas yang diselesaikan dengan baik, tapi biasanya ataupun orang lain tak suka. So maknanya saya rasa ini self motivation. Macam mana kita nak motivate diri sendiri kalau saya dah buat yang terbaik, saya sembahkan buat submission, orang lain tak suka. Macam mana tu? Okay, put it this way. Kalau kita telah buat yang terbaik, tapi kena pastikan terbaik sama ada kita telah kalau kita bekerja kan, kita kena belajar macam mana nak mendapat kerja yang terbaik. Kita selalunya janganlah kita teknik juga kita sebelum kita buat yang terbaik itu dia ada teknik dia untuk jadi terbaik. Kalau kita berfikiran seorang mungkin tidak terbaik. Sebab apa? Macam kata tadi, orang minat main golf, saya kata tak betul. Saya pula minat main bola, orang kata tak betul. Sebenarnya dua-dua tu ada betul. Kita kena ada teknik dalam membuat yang terbaik. Kalau perkara itu melibatkan perkara yang agak sukar ataupun memerlukan pandangan orang lain, kita kena dapatkan pandangan. Mana kata process is important to get the best. Process is important to get the best. Unless kita penulis, kita seorang kan. Tetapi bila kita bekerja dalam organisasi, kita perlu mendapat pandangan untuk mendapatkan yang terbaik. Itu salah satu teknik lah. Mana kata apabila kita persembahkan tu, orang lain pun dah tahu. Benda tu dilakukan bersama, kita mungkin mengurangkan benda. Tetapi kalau kita dah melalui proses yang terbaik itu dan kita persembahkan, masih ada, mungkin ada yang tidak menyukainya. Kita tidak perlu, sebab tu kata self control tadi penting. Dia panggil perlindungan diri, self resilient tu. Kita dah punya terbaik, okey, you tak terbaik, okey, kenapa tak terbaik? Kita kena ada open minded. Mana kata setiap komplain itu jangan anggap komplain, anggap feedback. Bila dia kata kita okey, dia kata okey tak baik, kenapa tak terbaik ya? Kita kena ada growth mindset. Makna kata apabila ada pandangan yang berbeza, kita ambil dan kita improve pada masa depan. Kalau kita boleh improve yang ni, kita improve yang ni. Tapi kita kena making sense. Kadang-kadang dia punya komen tu kadang-kadang mungkin tak doesn't make sense. Kadang-kadang tidak pun, tetapi kalau make sense kita improvekan. Sebab apa? Sebab tu saya kata dalam diri kita kena ada positivity, kita kena open, flexible, respect, kita kena ada kejujuran kan. Maknanya bila kita sincere kan, okay you bagi komen, okay let me see whether or not it actually make sense to, kalau dia lebih baik, okay kita letakkan. Makna kita tidak bersaing dengan dia, tetapi kita kata okey kalau you ada pandangan yang baik, kita akan masukkan dalam hal ini. Jadi kehidupan kita itu kita panggil apa? The flow kita bekerja tu lebih smooth. Makna kata kita bukan menegakkan apa yang kita saja fikir, kita juga mengambil kira apa yang orang lain fikirkan. Jadi macam itulah kita berjalan, kita grow.
Jangan mudah berpuas hati lah. Maksudnya berpuas hati ni boleh berpuas hati setakat masa diberikan. Kalau kita ada masa yang tingkat kan, kita puas hati setakat itulah. Tetapi kalau ada peluang untuk dibaiki, kita baiki. That's what a growth, progressive mindset kita kena wujudkan lah. Itu pandangan saya lah. Memang ada dua cerita yang kita dengar pagi ini, Azman. Yang pertama tadi cerita 2 juta tu yang kita tak perlu benchmark buat tanda aras. Satu contoh out of the box thinking. Tapi secara lazimnya kebanyakan perkara yang kita lakukan perlu ada satu perbincangan di mana kita perlu peka dengan requirements pelanggan kita, stakeholder kita. Yes, exactly. Dan jadi amalan yang perlu kita ambil lah, sentiasa ada perbincangan, sentiasa faham apa yang perlu kita lakukan. Di situ kita akan, selepas itu kita faham, we understand what is required, kita akan buat terbaik melalui parameters yang telah disediakan supaya kita tidak tercicir. Sebab kadang-kadang kita buat yang terbaik ikut rasa kita je. Selera kita, orang lain, macam kita buka kedai makan, kita masak sendiri, orang lain tak suka, hancur. Orang kata hancur. So dia ada parameters dia, yang parameters dia adalah satu ciri-ciri yang perlu kita lakukan, sebab part of serve growth is to understand the circumstances, the context, the people around you. Ada 2 lagi soalan, Azman. Yang kedua ni dari saudara Sunday kita, beliau bertanyakan, saya baca secara verbatim ya. Bolehkah kita bercakap tanpa limit? Bolehkah kita bercakap tanpa limit macam bercakap dengan kawan kita sewaktu mesyuarat? Okey. Terima kasih soalan tu. Put it this way, kita kena faham the context. Suasana kawan dia punya konteks yang lain, berbeza, sebab tujuan kita bercakap pun berbeza, tujuan kita berinteraksi pun nilai dia berbeza. Bila kita berada di setup konteks, kita kata dulu masuk kandang kambing mengemek, masuk kandang kerbau menguak kan, pepatah Melayu dulu. Jadi bila kita dalam konteks setup yang serius, kalau tengok setup dengan kawan-kawan tadi bukan serius kan, tapi bila kita dalam konteks yang formal, kita kena behave as a formal. Makna kata kita boleh mengutarakan kita punya pandangan secara profesional berdasarkan kepada pandangan, pemikiran kita. Maksud saya sini, limit sebenarnya dia tak ada limit, tapi kita kena tahu boleh dipanggil apa, balancekan pandangan kita itu dengan pandangan orang lain. Maksudnya kita sini kita insert, dan kita boleh menerima kalau orang lain tidak bersetuju dengan kita. Sebab tu saya kata kita kena open, positif, fleksibel. Jadi kita pandangan yang jujur kita bagi berdasarkan nilai-nilai murni, macam kata beradab, dan kita boleh berdiskus sehinggalah kita mencapai satu apa kita kata kita pun rasa okey, yang tu betul. Sebab dalam discussion di dalam ni kita ada masa yang limit, satu masa, keduanya ialah kita nak mendapat yang terbaik, tak semestinya kita yang terbaik, maksudnya kita melontarkan sahaja. Saya selalunya kadang-kadang contoh begini. Bila kita nak berbincang, kalau kita tidak pasti, kita tanya. Kadang-kadang makna perkataan pun kita boleh tanya. What do you mean by this? Oh, I see. Kita kena ada dipanggil apa? Diplomacy in discussion di dalam setup yang formal. Dan kita boleh limitkan, maksudnya di sini ialah kalau benda tidak perlu, tidak perlulah. Tapi kalau benda yang kita rasa penting untuk diutarakan, kita mesti utarakan. Sebab ia melibatkan, dia memberi kesan kepada keputusan yang akan dibuat. Jadi ini tidak ada seni dia. Ini bagaimana kita mengolah diri kita dalam setup yang formal. Tetapi bukannya hanya berdiam diri. Berdiam diri bukan cara kita. Sebab kalau kita berdiam diri, lama-lama dia akan berdiam sehingga bila-bila. Meeting bila pun dia akan berdiam. Cuba sekali untuk merancangkan satu perbincangan. Lepas tu tuan-tuan akan rasa selesa untuk berbincang. Kalau pendapat tak diterima, don't worry. Kita open about it. Kalau pendapat diterima, Alhamdulillah. Kita pun bersama-sama kan. Jadi sikap kita tu kena very open, fluid, dan kadang-kadang kalau dah kita tengok pendapat kita tak terima, okay, thank you very much. Kita
kita wujudkan suasana harmoni dalam perbincangan. Jangan kita wujudkan suasana tegang lah. Kadang setengah saya tengok, saya pun pernah di dalam meeting, kadang-kadang saya tengok cara menyampaikan amat penting dalam setiap perbincangan. Dia boleh mewujudkan emosi ataupun dia mewujudkan keharmonian. Ya. Terima kasih Azman. Memang satu yang saya pelajari juga dulu, antara satu-satu cara yang kita boleh amalkan supaya kita dapat bersama dalam mesyuarat ataupun mengucapkan sesuatu adalah persediaan. Ya. Nothing beats preparation. Orang kata, maknanya setiap mesyuarat yang kita akan sertai, kita perlu ada sedikit persediaan. Tahulah sedikit apa yang akan berlaku, apakah yang akan menjadi topik, apakah akan yang menjadi sensitif. Tapi yang saya suka apa yang Azman kata tadi, yang lebih menarik adalah peradaban. In a civil context, we should have a civil discussion and we should have the ability to discuss secara openly. Dan kita dalam cara sebegitu kita akan dapat mempelajari sama ada pendapat kita ataupun pendapat orang yang perlu kita terima atau pendapat orang itu boleh mengubah pendapat kita. Semua itu boleh berlaku dalam mesyuarat. Saya terkenang falsafah yang diutarakan oleh Allahyarham Ketua Menteri kita yang dulu, Tok Nan. Beliau pernah mengatakan dalam bahasa Melayunya, ada mata jangan buta, ada telinga jangan tuli, ada mulut jangan bisu. So, maknanya semua fungsi kita sebagai seorang insan perlu kita amalkan, tetapi peradaban, satu perkataan yang saya suka betul, peradaban itu memang ada, sama ada konteks kita itu mesyuarat, konteks itu dengan kawan kita, konteks itu dengan keluarga kita. Baiklah, ada soalan lagi. Ini soalan cepu emas. Soalan ini memang selalu keluar kalau kita ada perbincangan tentang kepimpinan. Bagaimana kita nak membagikan masa? Ni self growth required, self control required, self manage required. Saya ni kalau pagi saya ni pegawai, kalau petang saya ni bapa, kalau malam saya ni suami, kalau hujung minggu saya ni anak mertua. Macam mana kita nak bagi masa ni, Azman? Menarik. Sebab saya memang, saya hari minggu saya memang enjoy. Saya enjoy my life. Saya pemburu, saya pemain bola sepak, saya, in fact hari biasa pun saya pemain bola sepak malam. I really enjoy my life when doing things. Tetapi when I do my work, I put a 100% or 150% kind of full time concentration. Tetapi saya nak katakan di sini, kadang-kadang idea datang waktu malam. To be frank with you, bila saya ada idea, saya akan tulis sama ada dalam kertas atau dalam laptop saya. Takut lupa. Sebab dia akan datang pada waktu-waktu yang bukan-bukan. Kadang-kadang malam, even tengah malam saya kalau ada idea, saya akan tulis. Besoknya saya ingatkan saya sendiri. Maksud saya sini ialah sebenarnya bergantung kepada kita dalam pembahagian masa. Kita selalunya menyalahkan, kita selalu memikirkan kita tak ada masa. Tapi sebenarnya kita ada masa kalau kita susun betul-betul. Kalau tengok begini ya, kita masa bekerja ialah kita orang pejabat. Kita masuk, kita fokus kerja kita, tapi pada masa yang sama, kita pun ada juga menguruskan rumah kadang-kadang. Kalau ada perkara-perkara yang kita perlu uruskan kan. Manusia dia boleh tetapi yang penting ialah macam mana menjadikan kerja kita itu semakin efisien, semakin cepat, dan kadang-kadang ada kerja yang tidak perlu dilakukan, mungkin kita tidak perlu lakukan. Jadi ini kadang-kadang orang jarang tengok ya. Selalunya kita buat kerja mengikut apa yang normal. Tetapi sebenarnya sampai satu masa you will realize that actually things can be simplified bila kita sudah pakar dalam bidang tersebut. Jadi apa yang saya nak kata, kita kena menguasai kerja kita. Kalau kita jadi apa-apa sajalah jawatan, daripada CEO sampai ke kerani atau
ataupun sampai ke apa jawatan yang ada, kita kena kuasai kerja kita dan kita tahu jalan yang paling ringkas untuk mencapai kerja kita tersebut. Kan? I think that's how you should grow. You should master your work. Bila you master, kerja you akan lebih ringan, kerja you akan lebih singkat, masa akan ada lebih. Okey, masa bekerja, kita bekerja. Kemudian bila kita balik rumah, sebab tu saya kata tadi, saya Sabtu Ahad memang saya either di dalam hutan ataupun di padang bola. Pagi saya masuk hutan, petang saya main bola. You know, I do what I like. What I'm saying actually, the moment you master your job, sebab tu kata kena master kerja, kita kena ada kompetensi kita kena boleh buat kerja kita dengan baik, dia jadi cepat. Yang lambat ni sebenarnya, kita pun tak tahu kerja kita. Kenapa kita buat yang ni? Mungkin perlu ke tak perlu ke, kita tak tahu. Kita tidak master kerja kita, jadi kita kadang-kadang melakukan benda yang tidak perlu. Itu yang kita... Jadi kalau berfikir kan kadang-kadang take very long time. Sebab kita tak tahu jalan yang, sebab kita tak master. Kalau master dia datang, kita kata contoh macam ni lah saya nak bagi. Kenapa doktor kalau kita kata pakar-pakar kan, dia tak pegang pun kita. Dia datang, dia tengok kita, dia tahu dah. Dia tanya-tanya kita, dia tahu dah apa kita punya masalah kan. Sebab dia master the subject, dia master the skill set. Kita pun kalau boleh macam tu lah. Kita master kerja kita dan things will be better. Kita akan save time, kita akan save cost dan kita pun boleh manage kita punya work lah. I rasa lah, itulah pendapat saya lah. I think seperti Azman katakan tadi, pembahagian masa itu juga perlu kita latih diri sendiri. Ada pernah orang mengatakan walaupun masa itu 24 jam, setengah daripadanya kita gunakan untuk tidur, berehat. Kalau kita boleh bagikan, memang banyak masa yang dapat kita luangkan untuk perkara-perkara yang dapat kita lakukan di luar pejabat. Maknanya hobi kita seperti memburu, main bola tadi, itu memang masa yang perlu kita bagikan. Tapi disiplin itu perlu wujud dan disiplin itu berunsur kembali kepada apa yang telah kita kata, nilai diri kita. Nilai diri kita. Seterusnya, Man, ni saya rasa soalan cepu emas lah. Lama tak dengar soalan begini, tapi soalannya cukup pendek tapi cepu emas. Kita perlu, Azman perlu berbalik kepada zaman Security Commission Azman. Zaman Azman bekerjasama dengan federal government. Soalannya begini, masih relevankah konsep yes boss? Maknanya saya menurut perintah tu ada satu perkara yang selalu kita gunakan sebagai joke. People use it as a joke, sama ada manis ke tak manis, but people sometimes make a joke of it. So soalannya, masih relevankah konsep yes boss? Mungkin jawapannya mungkin dari segi what would be the positive way to look at it. Terima kasih soalan tu. Saya memang bukan subscribe to yes boss lah. Tapi yes, I agree with the boss. Kenapa saya kata yes boss ini menunjukkan kita tidak berfikir. Pada pandangan saya lah, kita hanya menurut sahaja. Tetapi kalau kita gunakan agree with the boss, itu maknanya ada perbincangan. Kalau ada perlu kita sampaikan. At the end of the day, boss make decision. We agreed with the decision because we already give our views, and at the end he make decision. Yang yes boss ni paling last. Bila kita kata dah kita bagi pandangan, dia pun tak mau dengar kita kan. Everything dia arahkan, then of course become yes boss. Tapi dalam dunia sekarang, kalau kita lihat, kalau yes boss, you will have very limited, dia panggil the limited output or limited result. Put it this way, dalam satu organisasi, saya beri contoh ya, kalau kita menumpukan kepada menunggu bos kita mencipta sesuatu, selepas tu kita buat, berapa banyak yang kita boleh dapat? Seorang coming up with the idea kan. Tetapi kalau kita ada 30 orang di bawah yang mencipta pekerjaan atau mencipta peluang, berapa banyak yang kita boleh dapat? Kadang-kadang it become infinity, the growth of the organisation. Saya put it this way,
Kalau kita yes boss, kita perlu memanagekan diri kita. Sebab apa? Kita akan kita perlu menguruskan diri kita. Kalau kita sentiasa yes boss, nilai kita akan semakin kurang. Kalau tak percaya, bila pergi tempat lain, orang suruh buat sikit, you dah tak boleh buat. You mesti mengamalkan nilai-nilai murni tadi. Apabila diajukan sesuatu perkara, it just like, contoh saya selalu kata gini, kalau diarahkanlah, perhaps you want to see from different perspective. Kita tidak mengatakan benda itu salah, tapi kita mengatakan mungkin dari perspektif yang berbeza. Would you consider that? At the end dia make decision, kita sebenarnya membantu dia. Sebab tu bila kita melakukan sesuatu, kita kadang-kadang itulah kita kata nilai diri kita tu. Kita mesti sentiasa membantu bos kita. Apabila kita kata tak bersetuju pun, kita membantu bos kita sebenarnya. Supaya apa yang dia decide lebih baik daripada apa yang dia decide tadi. Jadi kita perlu raise, tetapi dengan nilai murni, saya kata dengan adab. Makna kata apabila kita kata different perspective, we see things differently, you know, what do you think? Kita tanya dia balik. Mungkin pada masa, kalau cara kita betul, dia, iyalah, you cakap tu betul lah, maybe we should think of this, you know. Pendapat saya, yes boss tidak relevan lagi, to be frank with. Ini pendapat peribadi. Ya, saya rasa tidak relevan lagi kerana keadaan sekarang jauh berbeza daripada dulu. Kalau tengok, kalau dulu benda yang berlaku hanya dalam pejabat saja, tapi sekarang kalau dah berlaku tiba-tiba appear kat social media kan. Kalau bos, kalau kita tak raise the matter, then the boss tak tahu, decide, suddenly it appear to the whole world, you know. So the environment is very different. Yes boss, I think is no more relevant. But now, yes, I agree, boss. You know, we agreed with the decision. You know, that's more towards that lah. Saya rasa lah. Itu pandangan pribadi saya lah. Memang kalau kita lihat dari konteks perbincangan kita, Azman, memang yes boss itu bercanggah dengan manifestasi kepimpinan Kendiri. Yeah. Jadi I think Saudara Azman telah menerangkan secara mendalam perbezaan antara amalan yes boss dengan amalan kalau kita memang ada kepimpinan Kendiri. Jadi memang jelas juga perbezaan antara bos, kita katakan bos dengan pemimpin. Dia ada dua perbezaan. Betul. Salah satu contoh yang Azman katakan tadi, bos itu mungkin akan bertanyakan pendapat daripada memberi arahan. Jadi satu contoh. Saya ingin teruskan, Azman, ada 2-3 soalan lagi. Kita dah ada tekanan masa, tapi tak apa, ada 2-3 soalan yang saya kata cukup menarik ni. Memang cukup menarik. Soalan dia begini. Dari saudari Jamiah, dia mengatakan corporate leadership style and government administration sometimes are very different in pace, perspective, way of doing job. How do you harmonize the two? Thank you. Very difficult question. Saya telah terlibat dengan kerajaan sekarang. Dulu saya terlibat dalam corporate. Tapi one thing in common that we see, everybody wants a better result, a better way of doing things. Itu saya pegang lah yang tu. Sebab apa? Apabila kita mengutarakan cadangan-cadangan, diterima. Ada perubahan sudah di dalam kerajaan sekarang. Sudah ada perubahan. Kita telah menuju kepada suasana yang lebih menerima pendapat, improvekan kita punya services, the time, everything. Kalau tengok banyak langkah kerajaan sekarang ni memang semakin ke arah improvement. Kalau tengok, kalau dulu kontrak dibayar lambat kan, sekarang dibayar cepat. Kalau tengok the time to get pasport misalnya, sekarang dah jadi 1 hour kind of thing, 1-2 hours kind of thing kan. Kerajaan telah melalui itu, tetapi mungkin culture dalam kepimpinan itu masih boleh dibaiki. Saya lihat sepanjang saya bersama dengan Razak School, kita berinteraksi dengan kerajaan, langkah menuju ke arah yang bukannya full corporate tapi ke arah kepimpinan yang lebih baik dalam kerajaan
memang usaha yang berterusan. In fact sekarang saya tengok semakin menyerlah lah dari segi kepimpinan. Bila kepimpinan yang baru caranya berbeza sedikit, boleh menerima. I think the changes already there, cuma the pace tu belum at the top level lagi, masih dalam proses perubahan. Tetapi itu adalah memberi kita harapan. Sebab tu kita mesti optimistic about it. When people start to change, yes, that is the way to go. Saya rasa perkara ni mesti bermula daripada kepimpinan kendiri. Kalau kita tengok orang lain tak buat, kita kena buat. Itu yang penting. Mesti kita bermula daripada diri kita. Jangan kita ikut kalau kita nampak benda tu tidak elok lah, tidak membangun, things like that. I believe kerajaan akan menuju ke arah tu lah. Jelas. Memang timbul perbualan secara akademik naratif ataupun secara praktikalnya antara kebanyakan perkara-perkara yang disebut tentang kepimpinan selalunya menjuruskan kepada korporat. Tapi memang betul pada penghujungnya ia semua berdasarkan result, achievement, apa yang perlu kita capai. Cuma berbezanya dari segi organisasi. Seterusnya Man, ada satu soalan, tetapi soalan ini menarik juga. Ia berbalik kepada perbincangan kita pada permulaan. Mungkin kita boleh gunakan ini sebagai kata-kata akhir dari Azman. Memberi kata-kata perangsang. Soalannya dari saudara Boniface. Beliau bertanya, apakah nasihat, pandangan berkenaan dengan persekitaran pekerja yang menyebabkan rasa demotivated. So in other words, what's in the context or what's in the ecosystem yang boleh membuat pekerja demotivated. Tapi rasa saya boleh kita tambahkan sikit bagaimana kita boleh menceriakan diri sendiri di dalam keadaan yang murung. Misalnya dalam COVID ni murung, tapi kita mesti ada positivity. Silakan. Okay, terima kasih. I think it was interesting question. Sebab tu saya kata tadi kepimpinan kendiri very important. Kita kena resilient. Diri kita kena resilient daripada external factors. Kalau kita masih lagi dipengaruhi oleh external factors, that means that we still need to improve kita punya diri. Saya nak katakan di sini pentingnya self-control, self-motivation, self-appreciation. Self-appreciation supaya kita boleh dipanggil apa tu, membenting diri kita daripada suasana yang kita lihat. Kalau kita, saya kata sini, kalau kita betul-betul kuat di dalam, di luaran tu dia dipanggil, kalau akarnya kuat, ada satu buku yang ditulis oleh, I think research yang dibuat, dia kata akarnya mesti kuat. Kalau datang ribut pun pokok tak akan tumbang. This is what I'm saying, that we must build ourselves, the resilience in ourselves, not to be affected by the things around. That's why kadang-kadang kita kena fokus kepimpinan kendiri kita, kejayaan kita berdasarkan penghargaan diri kita oleh diri kita. Sebab apa? Apa yang kita lakukan terbaik untuk organisasi. Tetapi suasana yang berlaku, kita tak boleh buat apa-apa. Itu di luar kawalan kita. Cuma kita boleh memulakan suasana tu dengan cara kita sendiri. Kalau kita mengetahui satu bahagian, kita tahu environment yang lain tidak baik, kita create environment kita yang lebih baik. So be your own niche. You know, semangat kita ialah kita continue to grow as a person, and we make other people better dan kita tenggelam dalam suasana yang kita kata murung tadi kan. Kita mesti rise. The most important is kita, have we changed? Have we able to defend ourselves daripada perkara-perkara yang persekitaran ni. Saya rasa itulah kena build, kita kata rasa kekuatan kita, kemahiran kita, build kita self, panggil perseverance kita melalui pembinaan diri. Dia banyak diri kita ni tak dibajakan dengan kekuatan dalaman. Yang ni kena ada. So kalau for me very important, you focus bila luar tu jadi tak berapa elok, murung, kita kena fokus kepada diri kita.
As long as we contribute to the organisation, we do kita menjalankan tanggungjawab kita dengan terbaik, insya-Allah I think we would be happy as a person. You know. Itulah. Terima kasih Azman. Banyak orang kata wisdom dari that last few words that you said. Saya teringat Azman, ingin saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang ada pada pagi ini. Saya teringat kata-kata falsafah orang Arab. Orang Arab pernah mengatakan jangan cuba mengubah masyarakat. Ubah dulu diri sendiri. Yeah. Kalau kita reflect balik, memang betul masyarakat itu adalah sumbangan kendiri kita yang menyumbang kepada masyarakat. Jadi kalau kita ingin merubah masyarakat, kalau kita ingin merubah masyarakat, change yourself. Tetapi kalau kita rumuskan secara menyeluruh, Azman, yang dapat saya katakan pada pagi ini, manifestasi kepimpinan kendiri memerlukan efikasi kendiri juga. Kita sendiri perlu efektif, jadi ciri-ciri kita, amalan-amalan kita, teknik-teknik kita perlu kita amalkan pada diri sendiri. Rasanya ada pepatah yang mengatakan to be a better leader, you better manage yourself. Rasa semua ini berlandaskan perkara yang sama. Maka saya telah dibagi signal. Kita sudah sampai ke penghujung program kita, Azman. Untuk rekod kita, Encik Azman Hashim dari Razak School of Government harus berbangga. Pada pagi ini kita telah mencapai sebanyak 830 peserta. Rata-ratanya banyak yang mengatakan satu perbincangan motivasi yang cukup mantap. Ada 2-3 soalan saya rasa tidak dapat kita jawab. Pihak Leadership Institute akan berhubung. Kita boleh bagi macam parlimen, kita bagi written submission or written response kepada mereka-mereka perlu. Sebab ini dari segi pembelajaran, kita perlu, kita tidak akan tinggalkan soalan-soalan ini, kita perlu cari jawapannya supaya kita dapat belajar bersama. Jadi secara rasminya saya bagi pihak Sarawak Civil Service, the Leadership Institute of Sarawak, saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada Encik Azman Hashim dari Razak School of Government bersama kita pada pagi ini, dan juga kepada 830 peserta kita pada pagi ini. Satu rekod saya rasa dalam webinar untuk State Civil Service, sama-sama kita berbangga. Tapi yang lebih penting, kita berdoa semoga pada pagi ini kita telah bermanfaat, dapat manfaat dengan cerita-cerita pengajaran kongsian dari Encik Azman. Ada kata-kata penutup Encik Azman? Okey, kata-kata penutup saya mudah saja. Perkuatkan diri kita, jadikan diri kita nilai kepada semua di persekitaran kita, family kita, diri kita, family kita, organisasi kita dan juga negara kita. Saya nak katakan di sini, dengan memimpin diri dengan lebih baik, kita akan mencipta nilai yang lebih besar kepada organisasi kita. Terima kasih banyak. I think that's actually my last word lah. Mantap. Cukup mantap. Terima kasih Encik Azman. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih everyone. Good afternoon everyone and see you sometime. Yeah, thank you.